Assalamualaikum dan selamat pagi. Ini adalah program Awani Pagi. Dan Awani Pagi ini kita bersiaran istimewa kerana kita bersiaran dari sebuah restoran yang unik, boleh dikatakan unik, iaitu restoran Kopitiam kita. Dan kita bersiaran dari negeri Cik Siti Wan Kembang, iaitu negeri Kelantan. Dan kita apa yang menarik di Kelantan ini sudah pasti soal makanan, dan makanan juga akan menjadi topik perbincangan Awani Pagi pagi ini. Dan apa mengenai makanan, istimewanya kerana makanan ini antara satu menu, ia adalah satu menu tetapi ia juga adalah menjadi wadah untuk memupuk perpaduan, dan ini yang akan kita bincangkan dan kita akan kupas secara bersama, secara santai bersama beberapa tetamu saya pada pagi ini. Dan untuk jam ini saya akan bersama dahulu dengan pengarah urusan kedai Kopitiam kita ini, iaitu Encik Wong Yi Hua. Encik Wong, selamat pagi dan selamat terima kasih kerana bersama Astro Awani. Ya. Dan pertama sekali lah Encik Wong, boleh tak secara ringkas Encik Wong ceritakan bagaimana boleh tertubuhnya Kopitiam kita dan akhirnya boleh restoran ini dikunjungi pelbagai kaum di negara ini. Saya sudah buka sudah 15 tahun. Saya permulaan saya buat roti canai, jual lebih kurang nasi kerabu, bermacam-macam makanan. Lepas tu saya dapat satu idea dapat roti titap. Roti titap saya buat tahun 2010. Kebaikan roti titap akan naik laju, orang tanya roti titap macam mana buat yang dibuatkan. Lepas tu saya teruskan roti canai, saya stop. Saya buat roti titap. Lepas tu semua gaul mari antara bahasa tanya roti titap dan nampak nasi kerabu ada yang bermacam-macam makanan ada. Jadi orang suka tengok. Cina, Melayu, India mari tanya Kopitiam you apa yang cerita. Saya tahu roti titap. Tapi dia suka tengok bermacam-macam makanan ada. Tapi kita tengok banyak orang makan roti titap. Tanya roti titap buat macam mana gini, saya buat lebih kurang macam tu dah. Saya tak cakap yang penuh. Saya buh nama roti titap. Roti titap tu orang tanya sebab apa ya buh nama roti titap. Saya kata roti titap ni memang macam kitab. Macam kitab buh roti titap. Yang tu yang penting. Okay, jadi bagaimana sebenarnya timbul idea untuk sebenarnya menyediakan roti titap dan kemudiannya untuk menarik juga pelbagai kaum datang di kedai Kopitiam kita ni? Saya tak sangka juga jadi orang ramai kedai saya. Sampai ada datuk, datin, menteri-menteri makan saya. Dia tanya Kopitiam kita apa yang terbaik. Orang cakap roti titap bermacam-macam pemilihan. Pemilihan ni nasi kerabu, nasi kapit, nasi lemak, laksa. Semua makan kedai saya tak payah pergi kedai lain. Tengok kedai ni pun macam-macam makanan banyak. Jadi orang sukalah. Jadi suka semua orang mari tengok, mulut ke mulut cakap. Kopitiam kita ada banyak-banyak makanan. Adakah Encik Wong, adakah nama Kopitiam kita itu sendiri menggambarkan kekitaan ataupun menggambarkan kepelbagaian kaum yang ada di negara ini dan juga mungkin faktor perpaduan yang mahu diterapkan oleh Encik Wong dan kedai Kopitiam kita? Ya, Kopitiam kita ni kerana orang ramai mulut ke mulut, siapa mari cakap, India mau mari, Cina mau mari kan. Ramai tanya-tanya tempat ni tradisi lah, macam-macam makanan ada. Kita tak sangka antara mari sini, mari tu mari kan. Nampak Mak Saleh mari, kabar-kabar nampak India mari, nampak kebanyakan kedai saya 90% orang Melayu. Macam kata Cina, India jarang. Kerana orang suka makan barang Kelantan bermakan berpilihan banyak. Tu yang kita buat. Okey, bagaimana agaknya Encik Wong melihat tahap perpaduan apabila mula ditubuhkan dan ia berkembang dan sebagainya. Bagaimana Encik Wong melihat tahap perpaduan pelbagai kaum yang di negara ini, mereka-mereka yang datang ke kedai Kopitiam Encik Wong ni? Ya, saya cakap yang tadi kan. Tadi saya cakap tempat saya lain pada orang. Lain pada lain sebab apa? Saya buat ni bukan kos macam untuk Kopitiam lain. Pasal Kopitiam kita ni dia boleh bermakanan banyak, semua bangsa boleh makan. Apa yang dia suka, dia pilih. Jadi mulut ke mulut orang cakap kan, ini cakap, itu cakap, ni cakap. Memang Kopitiam kita bermacam-macam makanan ada. Itulah orang suka semua antara masa main pakai ada. Semua kaum main tempat saya, apa yang nak makan, apa yang boleh pilih,
banyak makanan pilihan. Jatuh tukar ni ada yang lain. Ada sikit ada nasi lemak. Tak ada nasi lemak ada sate. Tak ada sate ada boleh makan yang lain pada lain lagi. Tu yang penting. Jadi apa antara mungkin rahsia ataupun mungkin yang boleh Encik Wong kongsi ya, bagaimana kopitiam kita ini bertahan dan juga tidak terjejas dengan apa sebarang masalah. Mungkin satu ketika ada masalah perpaduan, kita mungkin ada konflik di antara kaum dan sebagainya, mungkin kerana isu-isu tertentu, tetapi bagaimana agaknya Encik Wong dan kopitiam kita ini mengimbangi isu-isu mengenai perkauman ini dengan meneruskan perniagaan di kedai kopitiam kita ini. Tapi saya punya kedai sudah berniaga 15 tahun. Ada masalah juga. Ada yang petenah saya. Betul saya orang Cina. Okey, orang Cina. Tapi saya membuat dia semua makanan semua orang Melayu belaka. Jadi orang tengok barang-barang tempat nasi babu, nasi belau ya. Semua tak ada jejak pada orang masalah lain buat. Untuk orang Melayu saja. Sebab kita buat makanan macam ni, semua suka tengok barang Kelantan. Tak ada barang yang lain buat. Ada yang lain buat pun tak pernah makan. Memang orang makan barang Kelantan. Tapi kita buat dalam masa kita 15 tahun, kita bermacam-macam orang petenah, barang tak molek. Kita kena sabar, kena relax. Tak boleh kata biar kita barang ikhlas cukup. Jangan kata buat ini. Kita yang betul cukuplah. Jangan kata kita buat tak betul. Tu ya penting. Okey, jadi mungkin apa bentuk penambahbaikan yang Encik Wong dan kru di kopitiam kita ini buat atau lakukan untuk tambah baiklah untuk sentiasa memastikan perpaduan kaum di kopitiam ini terpelihara dan sentiasa subur. Saya nampak sekarang saya menegakan lebih baik pada dulu lagi. Ketambahan banyak. Masa kita sekarang dalam masa 1 tahun 2 tahun ni dah orang mari tak ganggu tak apalah. Memang mulut ke mulut kopitiam kita terbaik. Sedap makanan, tak ada masalah. Tu yang penting. Baik, memang benar kata Encik Wong, kopitiam ini adalah antara yang terbaik dan mungkin selepas ini kita akan bercakap dalam konteks kepelbagaian kaum dan bagaimana kaum Cina dan India gemar makan di sini dan kenapa mereka gemar datang ke sini dan menikmati hidangan yang ada di kopitiam kita ini, dan kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu semula. Ini program Awani Pagi istimewa dari Bandar Kota Baru, Kelantan, iaitu di sebuah restoran yang unik di Kota Baru ini, iaitu restoran kopitiam kita. Dan kalau sebelum break tadi, kita membicarakan bersama pengarah urusan kopitiam kita yang membincangkan, yang berkongsi bagaimana restoran ini menyediakan pelbagai makanan istimewa. Dan kini kita juga mahu tahu kenapa dari perspektif pelanggan ataupun customer ataupun mereka yang pernah datang ke sini, mengapa mereka begitu menyukai keunikan yang diberikan ataupun disediakan di restoran kopitiam kita ini. Dan kita akan bersama dengan salah seorang daripada pengunjung tetap restoran ini, iaitu Jimmy Lim. Okey, kita nak tanya Jimmy Lim ya. Jimmy Lim adalah seorang pengunjung, boleh dikatakan pengunjung tetap apabila balik ke Kota Baru ni, datang ke kedai kopitiam kita. Okey Jimmy, kita nak tanya apa yang menyebabkan Jimmy selalu datang ke sini, memandangkan kopitiam kita ini sebenarnya adalah menyediakan makanan-makanan yang
berlainan daripada makanan tradisi Cina yang biasanya menghidangkan mi dan juga macam dimsum dan sebagainya. Tapi apa yang menyebabkan Jimmy selalu tertarik untuk datang ke sini? Sini sebab kalau pergi ke KL ramai Chinese, dia ada Chinese food banyak dah. Jadi kalau kawan saya atau saya balik sini, saya mesti makan sini punya favorite Kelantan punya style. Ada nasi dagang, ada nasi kuih apa pun yang sini punya favorite lah. So kadang-kadang saya bawa kawan saya mali, saya pun cakap, KL ada banyak, KL Penang pun ada banyak yang Chinese food, dimsum lah, mi lah, apa-apa macam-macam. Best lagi pada kita. Jadi kalau mali datang sini, kena makan sini punya. Makan sini punya nasi dagang, lain-lain lah, ada banyak lagi. Nasi kerabu, nasi kukus. Mereka tak pernah jumpa di KL, tak pernah. Saya baru bawa kawan saya mali hari ini, datang daripada KL. Dia pun terkejut, dia kata, sini banyak makan, tak pernah try lagi. Baru tahu Kelantan banyak makanan yang sedap, sesuai dengan mereka jugalah. Tapi adakah Jimmy boleh biasakan diri dengan sebuah restoran yang begitu ramai orang Melayu dan juga bukan Cina yang datang ke kedai ini? Adakah Jimmy terbiasa dengan situasi ataupun keadaan seperti itu? Sudah biasalah. Ini Kelantan mah. Kelantan semua, bangsa Kelantan, dia tak kira orang Cina, Melayu, sama semua. Anak Kelantan kita kira. Semua pun boleh mali. Walaupun niaga tauke Cina pun, tauke Melayu pun, kita pun boleh sama sekali. Kawan semua sekali. Baik, terima kasih. Itu tadi kata-kata Jimmy Lim ya, mengenai bagaimana beliau biasa dengan keadaan yang disiarkan di Kopitiam kita ini. Dan kita ada seorang lagi pengembar ataupun pengunjung di Kopitiam kita ini, Hari Teren. Hari Teren, bagaimana Hari Teren boleh menyukai kedai Kopitiam kita ini, memandangkan kedai ini sebagaimana saya tanyakan kepada Jimmy tadi, menyediakan hidangan yang agak terkeluar daripada menu biasa, macam kalau kaum India lebih menyediakan roti canai, kari, capati dan sebagainya. Tapi di kedai ini menyediakan seperti nasi yang berat-berat yang biasanya orang Melayu ya yang menggemarinya. Tetapi apa yang menyebabkan Hari Teren datang ke sini dan menikmati hidangan di sini? Kalau orang Kelantan memang sahlah kena makan nasi belauk ataupun nasi dagang. Sedangkan orang daripada luar pun datang Kelantan cari nasi belauk dulu. Sebab tu selera kita orang di Kelantan ni memang pelbagai. Tidak kira kaum lah. Walaupun saya Hindu, India, tapi saya pun penggemar char kway teow juga. Saya pun penggemar nasi belauk, nasi dagang. Jadi tarikan untuk saya datang ke kopitiam kita ni sebab dia mempunyai pelbagai pilihan makanan. Roti pun ada, segala nasi-nasi bungkus yang ala Kelantan semua terdapat di sini. Jadi adakah bagaimana macam kalau misalnya kita masuk ke tempat ini selalu agak sesak dan satu meja itu kadang-kadang semua Melayu. Adakah ataupun kalau ada tempat kosong biasanya, adakah Hari Teren boleh selesa untuk bersama-sama bersama dengan Melayu dan Cina untuk di satu meja makan? Ya, saya memang selesa sebab boleh dikatakan kawan saya hampir 90% orang Melayu. Dan saya juga pernah belajar di sekolah Cina. Jadi saya rasa saya tak ada masalah untuk mengkongsikan tempat duduk dengan mereka. Lagi kita pun suka keadaan perpaduan sebegini. Tapi di Kelantan ni memang cukup baiklah, perpaduan kaum di Kelantan ni cukup baik. Walaupun kita tak ada tempat duduk, nak duduk, biasanya sahabat kita daripada kaum Melayu dan Cina, mereka akan offer. So kita duduk sekali dengan mereka. Jadi bagaimana Hari Teren menyifatkan tahap perpaduan yang ada di kedai kopitiam kita ini? Bagaimana boleh
disifatkan? Kopitiam kita ni saya rasa memang dikunjungi semua kaum lah. Hari ni pun kita nampak ramai daripada kaum Tionghoa, kaum Cina, kaum Melayu. Kita masih selesa dan kita nak keadaan sebegini kekal selama-lamanya. Perpaduan di negara kita ni kekal selama-lamanya. Perpaduan kaum di Kelantan adalah cukup baik. Baik, terima kasih. Itu Hari Teren, kata-kata Hari Teren yang mewakili kaum India dan juga Jimmy Lim yang mewakili kaum Cina yang begitu selesa untuk berada di kawasan Kopitiam kita ini untuk menikmati hidangan di meja makan. Baik, kita juga mahu tahu apa perkaitan antara makanan dan warisan, iaitu makanan tradisi di Kelantan ini dan perkaitannya dengan warisan. Dan dalam konteks itu kita nak bercakap tentang makanan dan warisan ini, kita akan tanyakan Raja Rusmin Datuk Raja Mahmud, Kak Min, saya panggil Kak Min ya. Apa mungkin Kak Min boleh kongsi perkaitan antara makanan di Kelantan ini dengan warisan yang turun-temurun yang ada di negeri ini, di mana kita tahu negeri Kelantan ni majoritinya adalah Melayu, tetapi pelbagai kaum seperti Cina dan India juga sama-sama tidak kisah dan selesa untuk makan nasi dan sebagainya, yang makanan yang menjadi dominan kaum Melayu itu sendiri. Okey, sebenarnya perpaduan di Kelantan ni bermula sebelum merdeka lagi. Okey, di mana semangat perpaduan ni kita boleh tengok dari sudut macam mana tiga kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India bersatu, bukan sahaja dari sudut sosial, dari sudut makanan. Dan kalau kita perasanlah kan, orang Kelantan famous dengan nasinya, terutama di waktu pagi. So kalau kita tengok dari sudut permakanan, kalau dari orang Melayu sendiri, kalau when we talk about nasi kerabu, Cina ada kaujamnya, di mana bahan adalah sama, tetapi panggilan adalah different, ikut dia punya ni. So benda tu dah diasimilasikan dan orang Kelantan sendiri, kalau kita tengok dari sudut makanan-makanan dulu, kita banyak dikaitkan dengan pulut. Sama juga bahasa Cina. And then even hingga sekarang makan pagi dengan nasi adalah satu trend whereby tak kira bangsa, Melayu, Cina, India, semua makan nasi kan. So penggunaan makanan dalam mengasimilasikan bangsa di Kelantan begitu rapat dan orang kata apa, di antara satu sama lain kita saling berkait. Macam bila mana kita something when we talk about makan budu, Cina also makan budu, and cara kita makan also, kalau kita tengok Cina di Kelantan dan India, dia orang tak kekok nak makan dengan tangan. Macam mana perpaduan kita pupuk melalui cara makan, pembuatan makanan tu sendiri, walaupun cara tu sama, presentation mungkin sedikit lain, tapi benda tu still sama, dari bahan yang sama. And then kalau kita perasan di Kelantan ni, kita punya basic adalah biasanya nasi, beras pulut, ubi, and then satu lagi ada telur. Bila kita bercakap tentang makanan tradisi, telur tidak boleh dipisahkan dengan ni, and manis. And then the concept of manis itself adalah because of, bila kita tengok di zaman dahulu, masyarakat tidaklah sesenang sekarang. Segala peralatan dia orang kena buat dengan sendiri, satu. And then dia orang diasuh untuk tidak, orang panggil apa, waste dia punya barang. Macam when we talk about telur merah dia orang gunakan untuk buat jalema, dia untuk buat apa tu, akor. Tapi telur putih digunakan untuk membuat tai itik. Semua juga dengan makanan. So dia menggunakan segala whatsoever is that untuk menjadi macam nasi kerabu is synonym lah kan dengan ni. So macam pembuatan nasi kerabu itself adalah campuran di antara bahan-bahan yang diadun untuk menjadi satu, yang represent that actually semua bangsa kat Kelantan ni adalah satu. Baik, terima kasih Kak Min. Begitu menarik sekali perkongsian
oleh Raja Rusmin tadi mengenai makanan dan warisan. Dan kita akan bercakap mengenai bagaimana Kelantan ini mempromosikan makanan untuk satu produk pelancongan di negeri ini. Dan jangan ke mana-mana, kita akan bersama sebentar lagi. Baik, bertemu kembali. Ini adalah program Awani Pagi dan Awani Pagi masih lagi bersiaran dari sebuah restoran yang unik di Kota Baru Kelantan itu, iaitu restoran Kopitiam kita. Dan untuk jam ini kita akan membicarakan bagaimana makanan ini, makanan asli Kelantan ini digunakan untuk mempromosi negeri Kelantan antara produk pelancongan yang ada di negeri ini. Dan kalau sebelum ini kita berbicara dengan pengarah urusan Kopitiam ini sendiri yang menceritakan bagaimana pelbagai kaum berkunjung ke restoran Kopitiam kita ini, dan ini adalah antara petunjuk ataupun simbol perpaduan yang tinggi yang ada antara pelbagai kaum di negeri ini, di negeri Kelantan khususnya. Dan untuk jam ini, sebagaimana saya sebutkan tadi, kita akan berbicara mengenai bagaimana makanan ini boleh dipromosikan sebagai produk pelancongan di negeri Kelantan ini. Untuk itu kita akan bersama Muhammad Aidil Afizi bin Daud. Cik Aidil, terima kasih kerana bersama Awani Pagi. Dan kita mahu tahulah juga apa antara usaha-usaha yang dilakukan oleh Motek Negeri Kelantan ini untuk mempromosikan makanan tradisi warisan Kelantan ini sebagai produk pelancongan yang menarik untuk diketengahkan. Kalau di Kelantan, memang kita akui antara perkara yang sering diminati ataupun dikunjungi oleh para pelancong domestik adalah makanan lah. Tak kira lah daripada nasi kerabu, nasi dagang, nasi tumpang dan pelbagai jenis kuih kalau kita sebut akok, jalemas dan sebagainya. Dan kita katakan tarikan pelancong domestik terutamanya kepada makanan di negeri Kelantan ini cukup kuat. Antaranya kita katakan macam restoran inilah, Kopitiam kita ni memang sentiasa dipenuhi sejak daripada PKPB yang kita kata yang pasca PKPB baru-baru ni yang bermula daripada bulan Jun baru ni. Dan yang paling menarik adalah walaupun kita katakan kaum Cina ataupun pemiliknya adalah daripada kaum Tionghoa ni, orang Cina, tetap dengan majoriti yang cukup dengan kaum sebagai kaum minoriti di negeri Kelantan, yang mana majoritinya adalah Melayu, tetapi ramai kita kata sering dikunjungi, memang cukup menggalakkan lah. Kita kata perpaduan, keharmonian, kesepakatan, toleransi, timbang rasa antara kaum di negeri Kelantan ni memang kita tak boleh nafikan. Dan ini yang sentiasa kita tonjolkan kepada rakyat-rakyat Malaysia supaya lebih datang ke Kelantan untuk enjoy makan yang boleh dikatakan dengan julukan syurga makanan Malaysia. Jadi mungkin antara keyakinan bahawa perpaduan itu di tahap yang tertinggi di Kelantan ni, perpaduan kaum ini yang menjadi faktor penyumbang kepada mungkin usaha Motek untuk mengetengahkan restoran Kopitiam kita ini kepada produk pelancongan. Alhamdulillah, memang sejak sekian lama saya difahamkan restoran ini telah bermula sejak tahun 2004. 2004 dan saya lihat bukan sahaja kaum Cina yang datang ke sini, yang mungkin ramai yang berpendapat kalau satu tempat kaum minoriti ini jarang akan dikunjungi oleh kaum majoriti. Dan kita kata toleransi ini maksudnya kita boleh terima kepelbagaian budaya yang telah diasimilasikan di lokasi ini. Dan kita lihat pengusaha juga, maksudnya toke dia lah, juga tidak keberatan untuk mengambil rakyat-rakyat tempatan sama ada Melayu, Cina, India sekalipun sebagai pekerja di Kopitiam ini. Dan
kestabilan ini memang memberikan satu kepuasan, satu kita rasa selamat datang ke sini, walaupun kita kata dengan keadaan yang dengan keadaan yang COVID ni pun di sini mengamalkan SOP yang boleh dipatuhi lah. Apa mungkin pesanan ataupun mungkin kata-kata daripada Motek lah untuk mungkin kopitiam kita ini mungkin jadi contoh kepada tahap perpaduan dan juga boleh ditonjolkan sebagai produk pelancongan kepada pengajaran kepada restoran-restoran lain lah dan juga penyedia makanan warisan yang lain. Yang pertamanya saya harapkan semua pengusaha restoran makanan di negeri Kelantan ini mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Walaupun kita memang perlukan kita kata penjanaan ekonomi, tetapi kita jangan lupa bahawasanya kita dalam suasana yang kita kata berjaga-jaga, kan? Cuma alhamdulillah kita kata kalau para pengunjung jangan khawatir, di negeri Kelantan, pengusaha-pengusaha Kelantan memang mengamalkan SOP yang cukup ketat setiap masa dan sentiasa memastikan keselamatan, kebersihan di sini terjaga. Dan saya juga ingin merakamkan kita kata jutaan terima kasih lah kepada semua sahabat-sahabat media, terutamanya Astro Awani yang sentiasa bekerjasama dengan pihak Motek Negeri Kelantan untuk kita memperkenalkan, kita menghebahkan, kita berkongsi maklumat-maklumat terutamanya tempat-tempat kunjungan pelancong domestik dan juga yang dulunya memang menjadi kegilaan kepada pelancong antarabangsa. Baik, terima kasih Encik Aidil di atas perkongsian itu. Itu tadi kita bercakap dalam konteks makanan adalah wadah untuk perpaduan dan juga bersesuaian dengan kepelbagaian kaum yang ada di negara ini. Dan saya kira itu sahaja perkongsian Awani Pagi istimewa dari restoran kopitiam kita di Kota Baru. Ikuti semua perkongsian dan perincian di Astro Awani, di semua platform Astro Awani, di media sosial dan sebagainya. Dan itu saja daripada saya Azlina Ria Abdullah dari Kota Baru dan salam hormat.